Betul ke dia pergi untuk buat urusan kelapa sawit? Ada bukti ya? Ada bukti ke? Ataukah dia pergi itu di atas urusan peribadi? Honeymoon bercuti dengan keluarga? Yang tu saya tak tahu. Tapi setakat yang saya tahu, dulu jadi menteri, kalau saya pergi atas urusan kerajaan, jika ada pertikaian terhadap kementerian saya, kementerian itu yang akan mempertahankan, menyatakan bahawa ia pergi untuk urusan kerajaan. Bagi saya, dia seolah-olah kalau mengikut Al-Quran tu, cerita dalam Quran, dalam surah 6. Kan dia cerita surah 6, Nabi Allah Sulaiman dengan tentera dia tu dengan semut. Tapi yang saya nak ambil ceritanya adalah kisah yang jelas dalam Al-Quran sendiri cerita, iaitu Hud. Dia tak ada apa sekatan. Bukan salah dia, tak salah dia. Harga kelapa sawit melonjak. Orang yang berjasa, Hud ni, Dr. Khairuddin tu, belatuk kepada rakyat Malaysia. Hero rakyat yang menyelamatkan Malaysia ini diinayai. Takkan orang pakai senyap aja, biar dia seorang bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ini kita bersama dengan mantan Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa. Jadi pada hari ini Ambon nak buat satu isu yang berkenaan dengan penggunaan tafsir ayat Al-Quran yang telah ditafsir oleh Mursyid Ampas. Dia telah buat satu tafsir berkenaan dengan surah apa ni, An-Naml. Surah semut. Jadi ada kisah tentang burung hud-hud. Jadi kita sangka selepas jadi kajian dia dah bercakap tentang hudud, tapi maknanya yang timbul burung hud-hud. Jadi dia menyamakan menteri sawit ni seperti burung hud-hud. Saya ingatkan dia nak samakan Mu'tasnik dengan burung. Tapi punya At-Takiri sebagai burung hud-hud kerana melanggar SOP, pergi ke Turki, dan dia kata ni tangan dia macam ni, baby. Harga sawit naik. Macam ni tangan dia naik. Kalau ada video tengok harga dia naik. Dia kata macam tu. Jadi orang takir yang bagus, baik ni, kenapa kita nak hukum dia? Dan dia kata dia minta Dewan Ulama Perak buat usul supaya menyokong Khairuddin At-Takiri. Merasakan bahawasanya sepatutnya biarlah ada satu usul daripada Dewan Ulama PAS Negeri Perak, yang saya hanya sempat bercakap dengan PAS Negeri Perak dalam perkara ini, berdiri teguh di belakang Menteri Perusahaan Utama Datuk Khairuddin At-Takiri. Sedangkan seluruh rakyat Malaysia tahu Khairuddin At-Takiri didapati bersalah. Dalam akhbar Rakah pun tulis bersalah, bayar denda 1,000, dia pulangkan gaji selama 3 bulan kepada rakyat. Tapi dia minta rakyat ataupun ulama PAS buat usul menyokong lagi, buat pula surah Al-Quran. Jadi pandangan sebab Menteri Agama hari ni nampaknya tak bunyi, sedangkan ini satu penyelewengan lah ayat Al-Quran, satu isu yang besar, lebih lagi Mursyid Am. Jadi kita minta mantan Menteri Agama ulas sedikit mengenai pada pandangan Ambo penyelewengan ayat Al-Quran sewenang-wenangnya. Okey, terima kasih Jimmy. Saya mengikuti kenyataan tersebut. Pertama, dia adalah satu usaha untuk menyokong kesalahan yang telah dilakukan. Walaupun bercanggah sikit, tapi bukan salah dia. Kementerian Kesihatan ada kelalaian lah, bukan ada apa, kelalaian. Begitu juga Kementerian Luar mungkin menyebabkan dia diserang. Dua benda yang berbeza. Kedua, demi untuk menyokong kesalahan itu, dari sudut dia nak mempertahankan
bahawa ia bukan satu kesalahan. Dia sanggup untuk membawa ayat Quran dari kisah burung hudhud dari surah An-Naml ayat 20, 21, 22, yang pada hakikatnya kisah itu menggambarkan satu urusan yang tergendala oleh hudhud ini untuk hadir pada masa yang ditentukan apabila Nabi Allah Sulaiman nak memeriksa semua dia punya bala tentera dia. Maka pada waktu itu Nabi Allah Sulaiman murka kenapa hudhud ini tidak ada sama. Maka waktu itulah hudhud datang dengan membawa berita besar bahawa ada seorang pemaisuri yang menyembah mata harimau. Itu berita besar dia tentang syirik yang berlaku. Itulah kisah dia di dalam An-Naml. Tapi saya tak faham kisah yang begitu indah dan cantik tentang satu tugas besar untuk berdakwah tiba-tiba dikaitkan dengan satu peristiwa oleh seorang hamba yang bernama Khairuddin At-Takiri yang kebetulan menjadi menteri, melanggar undang-undang, tak ikut SOP, dikaitkan dengan cerita burung hudhud. Yang ni yang saya tak boleh brain lah. Saya tak nampak. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kita boleh memahami satu usaha Desperado ini seolah-olah dia telah membuat satu presiden, buat salah, langgar undang-undang negara tak apa, asal ada ayat nak backup. Cari dalil. Maknanya sesuai dengan dia. Satu presiden yang tak baik. Jijik lah. Kerana sebab anda melakukan satu kesalahan yang telah dibuktikan ia bersalah, sebab itu dia bayar. Bayar. Macam tadi Jimmy kata. Tapi anda nak menyatakan kepada orang ramai dengan menggunakan ayat Quran bahawa ini tidak salah kerana umpama dia tu seperti burung hudhud. Dia kata bawa balik contoh meniaga harga kelapa sawit. Harga dia gitu. Tapi saya nak bagi tahu ni pada semua yang menonton ini, harga kelapa sawit bukan sebab Takiri pergi Turki. Harga kelapa sawit ditentukan oleh pasaran. Bukan oleh faktor dia pergi, tapi oleh pasaran. Jadi jangan dahlah kamu menggunakan ayat Quran untuk mempertahankan satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang, kamu juga sudah mula berbohong. Ya Allah kepada orang ramai. Faktor harga sawit tidak ditentukan oleh mana-mana menteri dalam negara dunia mana pergi melawat satu negara, maka ia dikatakan telah meningkatkan harga sawit. Harga sawit ditentukan oleh faktor pasaran global. So itu satu pembohongan. Yang kedua, betul ke dia pergi untuk buat urusan kelapa sawit? Ada bukti ke? Ada bukti ke? Ataukah dia pergi itu di atas urusan peribadi? Honeymoon bercuti dengan keluarga? Yang tu saya tak tahu. Tapi setakat yang saya tahu, dulu jadi menteri, kalau saya pergi atas urusan kerajaan, jika ada pertikaian terhadap kementerian saya, kementerian itu yang akan mempertahankan, menyatakan bahawa ia pergi untuk urusan kerajaan. Tapi tidak ada statement pun daripada kementerian dia. Tak ada, betul tak ada. Jadi, apakah ini dikatakan dhalul mudillun, dia sesat dan menyesatkan pula orang lain. Jadi inilah benda-bendanya saya nasihatkan kepada mereka yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mempertahankan kesalahan. Berhati-hati kerana anda akan terjebak dalam satu rantaian pembohongan demi pembohongan. Kalau salah dari sudut undang-undang, mengaku saja. Dan patutnya sebagai seorang mursyidul am, dia harus memberitahu kepada semua ahli PAS bahawa semua ahli PAS termasuk pimpinan perlu menghormati undang-undang supaya jangan berulang lagi peristiwa ini. Kan begitu. Yang dikatakan seorang mursyid yang memberi petunjuk kepada orang ramai supaya menghormati undang-undang, bukan dengan membawa kisah hudhud untuk menyatakan bahawa Takiri buat benda lebih penting daripada sekadar kesalahan itu. Jadi saya amat kesal lah, usaha yang amat mengecewakan ini dari seorang yang paling tinggi kedudukannya dalam parti bergelar Mursyidul Am untuk menyalahkan ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah bahayanya mereka yang
demi mempertahankan kepuakan, ketaksuban dia, sanggup untuk membawa ayat-ayat Quran. Dan saya dipahamkan dia menyebut itu dalam majlis perasmian muktamar ulama. Perak. Lagilah patutnya Allahu Akbar. ulama memberi contoh bahawa siapa yang melanggar undang-undang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, jangan kamu kerana dia ni dari kalangan kamu, kelompok kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, sesungguhnya itu lebih hampir kepada sifat takwa. Maka berlaku adil ialah apabila salah mengaku bersalah dan buktinya dia bersalah sebab itu dia bayar. Habislah cerita. Janganlah duk belik, duk sambung sehingga benda itu jadi satu permainan. Menggunakan ayat Quran. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Jadi saya rasa itu pandangan yang baik daripada Menteri Agama dulu. Saya harap juga Menteri Agama ini respon, kerana yang cakap ni bukan ketua cawangan tetapi Mursyid Ampas. Yang hari ini adalah kerajaan. Yang ini adalah kerajaan. Jadi bagaimana apakah dia nak memberi satu gambaran sebagai sebuah kerajaan, kalau buat salah langgar undang-undang, oleh kerana dia pas, maka ambillah ayat-ayat Quran, maka sucilah ia. Apakah itu yang nak disampaikan? Kita nampak penyelewengan lah. Kerana itulah saya desak supaya Menteri Agama, kalau dia masih rasa bertanggungjawab dengan gaji yang dia ambil tiap-tiap bulan, dengan apa dia kata dulu adalah Menteri Agama kepada rakyat Malaysia, benda ni perlu dibantras kerana penyelewengan ayat Al-Quran ni terlalu besar salah. Kerana kalau kita lihat hari ni dicakap di depan umum, lepas tu memalukan lah. Dan kalau orang bukan Islam tengok, dilihat Islam ni tidak adil bila orang agama mempermainkan ayat agama. Sekali lagi saya desak kepada Menteri Agama supaya respon, kerana ini isu besar. Bukan isu Liverpool yang dia selalu kaitkan dalam bilik dia dengan baju Liverpool tu. Ini isu yang sepatutnya Menteri Agama respon. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ni bab ekonomi saya tak faham. Saya bukan ahli ekonomi, tak pernah pun. Tapi tak pernah tak makan. Ada yang tu ialah baik pun.